Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan sesebuah negara banyak bergantung kepada kesihatan rakyatnya dan hal ini bersesuaian dengan slogan kata utamakan kesihatan. Baru-baru ini COVID-19 melanda seluruh negara. Pelbagai ujian dan halangan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia seperti dikuarantinkan di rumah, tidak dapat keluar bekerja, murid-murid tidak dapat pergi ke sekolah dan kita semua tidak dapat keluar rumah untuk mengerjakan aktiviti masing-masing. Oleh itu, buku yang saya pilih ini bertajuk Cinta dalam Ujian, berkisarkan keadaan yang berlaku dalam fasa COVID-19 ini. Berdasarkan pengalaman saya pada fasa COVID-19 ini, saya rasa bahawa COVID-19 ini sangat berbahaya kerana boleh membawa kematian. Jadi, dalam keadaan semua orang terpaksa duduk di rumah, saya berasa sedikit bosan kerana tidak dapat pergi ke sekolah, berjumpa kawan, melakukan aktiviti di luar rumah dan keadaan ini sangat terbatas. Tapi fasa ini ada juga hikmahnya. Apa yang saya dapati, saya berpeluang untuk duduk bersama dan meluangkan masa bersama ahli keluarga. Saya selaku moderator, saya dan rakan-rakan saya telah berbincang tentang buku ini. Berikut ialah hasil dapatan yang kami perolehi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan penulis buku ini, iaitu Dr. Nurhanisa, Dr. Saidatul Husna, Dr. Amalina Nudin dan Profesor Muhaya. Ikutilah perbincangan kami seperti berikut. Dengan ini, saya ingin mempersilakan peserta pertama untuk menghuraikan latar belakang penulis. Dijemput saudari Nur Khalisa binti Sazali. Terima kasih kepada Puteri Maisara binti Zulfadli selaku moderator hari ini. Kini giliran saya untuk memberitahu tentang latar belakang pengarang. Saya mulakan dengan Dr. Nurhanisa. Dr. Nurhanisa bertugas di salah sebuah hospital di Kelantan. Beliau suka menulis tentang hashtag hospital tarbiyah. Beliau juga menganggap hospital tempat mencari hikmah dan tarbiyah didikan buat hati. Beliau seorang penulis kepada 11 buah buku. Salah satunya bertajuk Dr. Cinderella. Beliau juga mempunyai 10,000 followers di Facebook. Seterusnya, Dr. Saidatul Husna. Dr. Saidatul Husna seorang ibu yang mempunyai anak bernama Soleh. Beliau suka menulis tentang kewanitaan dan penjaga emosi di Facebook dan channel Telegram. Beliau penulis buku formula penjagaan diri anak perempuan. Mempunyai seramai 18,000 followers di Facebook. 10 artikel beliau mendapat perkongsian semula dalam majalah digital Mingguan Wanita. Seterusnya, Dr. Amalina Nudin. Dr. Amalina Nudin bertugas di salah sebuah hospital di Kelantan. Penulis 9 buah buku. Sejak bergiat aktif dalam buku 4 tahun lepas ketika zaman masih belajar dalam bidang perubatan. Suka mengajar, maka dihasilkan pula Amalina's Note yang menjadi bahan bacaan bantuan doktor-doktor pelatih di Malaysia. Beliau juga bergiat aktif di Facebook serta mempunyai 13,000 followers. Siapa sahaja yang tidak mengenai Prof. Muhaya, bukan? Jadi saya ingin memberi serba sedikit tentang Prof. Muhaya. Prof. Muhaya berasal daripada Kuala Terengganu. Beliau mempunyai 2 orang puteri iaitu Dr. Nur Ania dan Dr. Nur Atiyah. Beliau seorang profesor oftalmologi AUCMS, pakar inspirasi dan kolumnis majalah, pakar perunding mata dan pengarah Pusat Lasik dan Mata, Pusat Perubatan Prince Court, Kuala Lumpur. Beliau wanita Islam pertama Malaysia mendapat pengiktirafan sebagai ahli Fellow Royal College of Surgeons FRCS di Edinburgh. Menerbitkan buku berkonsepkan inspirasi antaranya bahagia dan membahagiakan, selip mata riset minda dan peliharalah matamu. Dengan matlamat hidup beliau adalah menjadikan setiap insan hidup dalam kesedaran ketuhanan dan bukannya kesedaran keegoan. Menjadi insan yang bahagia serta dapat membahagiakan orang lain adalah satu anugerah tidak ternilai.
Akhir sekali, beliau juga bergiat aktif dalam berbagai rancangan televisyen seperti Tanyalah Ustazah dan Halaqah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudari. Seterusnya, jika kita ingin membaca buku, mesti kita akan tertanya-tanya, buku ini cerita apa, tentang apa, betul tak? Jadi, saya ingin mempersilakan peserta kedua untuk menjelaskan sinopsis buku ini, iaitu saudari Nur Adira Natasha. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudari Putri Maisara atas perkongsian diberi. COVID-19 seumpama bala yang kian diguruni oleh umat manusia. Namun, sedangkan kita sebenarnya dia membawa pelbagai makna kepada kita. Bak kata Dr. Hanisa, COVID-19 bukan sahaja bala tetapi ada hikmahnya. Pelbagai hikmah yang kita dapat daripada situasi ini. COVID-19 juga diibaratkan sebagai plastik hitam yang mana di dalamnya seolah-olah ada hadiah yang menanti. Wabak ini juga dapat memberi kita peluang untuk meluangkan masa bersama keluarga. Mungkin sebelum ini kita tiada masa untuk diluangkan bersama keluarga kerana terlampau sibuk dengan pekerjaan dan persekolahan. Tetapi Allah hadirkan ia sebagai pengubat yang sebenarnya di dalam kepahitan. Sebagai ibu bapa, pastinya kita dapat mempelajari perkara baru dalam mendidik anak-anak. Ketika kuarantin inilah masanya untuk kita perbaiki cara kita mendidik anak-anak dengan cara yang betul dan memperbaiki aspek rohani anak-anak. Di samping itu, Dr. Sadatul Husna juga mencoretkan beberapa pengetahuan baru buat para pembaca. Wanita sebelum ini mungkin berwawakan panas baran dan tidak pandai mengurus emosi. Tetapi, kuarantin membantu wanita untuk muhasabah diri. Kita juga dapat kembali ke pangkal jalan dengan memperbaiki kerohanian diri. Kita juga dapat mengenal erti rendah diri dan kesederhanaan. Ini kerana ketika PKP, makanan dan keperluan adalah sangat terhad. Sebagai contoh, kita hanya dibenarkan membeli 2 roti sahaja di kedai runcit atau pasar raya. Seterusnya, Dr. Amalina Nudin. Wanita manis ini juga ada membekalkan kata-kata buat kita. Beliau mencoretkan tentang cara-cara untuk meredai sesuatu ketentuan. Beliau juga ada mengingatkan kita supaya sentiasa berfikiran positif walaupun dalam situasi yang genting sebegini. Berbagai tips ketenangan dalam menangani COVID-19 dipesannya dalam buku ini. Akhir sekali, wanita yang amat kita kenali, tak lain dan tak bukan iaitu Prof. Muhaya. Beliau juga berkongsi 5 kaedah mengenal kasih sayang. Antaranya meluangkan masa. Beliau juga berkongsi tentang 5 ciri manusia yang kuat jati dirinya. Daripada perkongsian ilmu ini, banyak perkara baru yang mula kita sedar. Semoga kita terus istiqomah menjadi pejuang yang mematuhi SOP. Sekian daripada saya. Terima kasih saudara Radila. Sesuatu perkara pasti ada tema dan persoalannya. Tema dan persoalan ini sangat penting kerana kita boleh mengetahui serba sedikit secara keseluruhannya buku ini. Jadi, marilah kita mendengarkan tema dan persoalan buku ini daripada saudari Frizana Marsha. Terima kasih kepada saudari Putri Maisara. Kali ini saya akan menerangkan tentang tema dan persoalan buku Cinta dalam Ujian ini. Tema bagi keseluruhan buku ini adalah menghargai sesuatu pemberian pandemik, menghargai sesuatu pemberian dalam mengharungi kesulitan. Kesulitan dinyatakan di sini ialah pandemik COVID-19. Persoalan yang terkandung dalam buku ini, persoalan mengapa perlu menghargai pemberian Tuhan dan orang lain. Contohnya, disebabkan pandemik ini, umat Islam lebih dekat dan timbul rasa cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Soalan yang kedua, persoalan bersabar dalam kesulitan. Contohnya, masyarakat bersabar dan mematuhi peraturan-peraturan yang diberi. Terdapat 4 karya doktor yang terkandung dalam buku Cinta dalam Ujian. Doktor yang pertama ialah Dr. Hanisa. Temanya, kasih sayang keibubapaan dan kekeluargaan. Contohnya, kasih sayang ibu bapa amat penting untuk anak-anak mereka. Persoalan yang pertama, persoalan kasih sayang keibubapaan. Contohnya, berkasih sayang dengan anak-anak dan ibu bapa amat menjalinkan hubungan kekeluargaan. Persoalan yang kedua, persoalan peranan kekeluargaan. Contohnya, peranan setiap ahli keluarga dapat menjamin kualiti kekeluargaan. Seterusnya, karya Dr. Saidatul Husna. Temanya ialah kewanitaan dan penjagaan emosi. Persoalan yang pertama ialah persoalan pentingnya sifat kewanitaan. Contohnya, sifat wanita ini sangat hebat dan pandai menawan hati orang lain. Persoalan yang kedua ialah persoalan penjagaan emosi sepanjang tempoh kuarantin. Contohnya,
emosi amat penting dalam menjalani kehidupan seharian. Selain itu, karya bagi Dr. Amalina Udin. Temanya adalah hikmah kuarantin. Antara persoalannya ialah persoalan hikmah-hikmah sepanjang tempoh kuarantin. Contohnya, duduk di rumah bersama keluarga dapat merapatkan hubungan silaturahim. Akhir sekali, bagi Profesor Muhaya. Temanya ialah kasih sayang dan fitrah tanpa syarat. Contohnya, kasih sayang dan fitrah ini amat penting dalam kehidupan kita. Bagi persoalan yang pertama ialah persoalan bahasa kasih sayang. Contohnya, kita boleh menzahirkan kasih sayang dengan menggunakan jenis-jenis bahasa tertentu. Persoalan yang terakhir ialah persoalan fitrah tanpa syarat dalam kehidupan seharian. Contohnya, fitrah kehidupan dapat meningkatkan dan membaiki akhlak kita lagi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada latar masa dan latar tempat yang berlaku di dalam buku ini. Seperti yang kita tahu, fasa COVID-19 ini baru saja melanda ke dunia ini. Oleh itu, jom kita dengar latar masa dan latar tempat daripada saudari Mawadah binti Sulaiman dan Nur Alia Kistina. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari Putri Maisara selaku pengacara majlis. Secara umumnya, wabak COVID-19 mula dikesan di Bandaraya Wuhan, Hubei, China dan negara Eropah tersebut. Pelbagai usaha telah dijalankan untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuklah sekatan perjalanan, kuarantin, pengurungan, penangguhan acara, pembatalan dan penutupan kemudahan awam. Di negara luar, tindakan kuarantin berlaku seperti di Hubei, Itali, Spanyol, Perancis, Republik Czech, Jerman dan Korea Selatan. Selesai pendahuluan latar tempat, kini beralih pada isi-isi latar tempat. Buku Cinta dalam Ujian ini berlatar tempatkan suasana di rumah. Konteks duduk di rumah merupakan kesan sampingan daripada usaha pencegahan iaitu kuarantin dan pengurungan. Ramai rakyat Malaysia mengatakan duduk di rumah membosankan dan hanya membuang masa. Secara logiknya, semasa tempoh perintah kawalan pergerakan dijalankan, di rumahlah umat manusia telah melakukan pelbagai aktiviti yang berfaedah. Tanpa disangka-sangka juga, kita sebenarnya telah memberikan kerjasama yang baik kepada pihak kerajaan, terutamanya kepada anggota barisan hadapan dalam pencegahan COVID-19. Antara aktiviti-aktiviti yang telah memberi manfaat ataupun impak yang besar kepada rakyat Malaysia adalah dapat meluangkan masa bersama keluarga tercinta. Saya percaya jauh di sudut hati setiap ahli keluarga itu mesti ada keinginan untuk membahagiakan keluarga mereka, betul atau tidak? Jadi, apabila semua ahli keluarga menjalankan tugas dengan baik dan saling memahami asam garam keluarga mereka, akan terhasillah sifat kasih sayang dan sikap bertolak ansur antara satu sama lain. Di samping dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Contohnya, kita memperolehi nikmat menonton rancangan televisyen bersama-sama, nikmat makan bersama-sama, nikmat solat berjemaah dan sebagainya. Selain itu, di rumah juga, rakyat Malaysia dapat membuat pembelian atas talian. Hal ini terjadi kerana dengan membeli barangan atas talian, kita dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Kebanyakan ibu-ibu sudah mahir dan amat meminati pembelian atas talian. Malah sudah menjadi sebahagian daripada hobi mereka sewaktu tempoh PKP dijalankan. Terdapat pelbagai aplikasi pembelian atas talian seperti Lazada, Shopee, Foodpanda dan sebagainya. Tidak lupa juga pada rancangan televisyen iaitu GoShop dan CJ Wow Shop yang juga menjual bahan-bahan mentah, alatan tangan, perkakas dapur dan barangan keperluan dengan harganya yang mampu milik bagi semua rakyat Malaysia yang berkuarantin. Kesemua kemudahan teknologi moden ini telah memberikan kesenangan kepada rakyat Malaysia. Objektif kemudahan ini bukan sahaja sebagai jalan alternatif kepada rakyat untuk membeli belah, tetapi dapat menyelesaikan masalah kita untuk memperoleh barang yang sukar dicari di kedai-kedai yang berhampiran, lebih-lebih lagi untuk persiapan Hari Raya Aidilfitri yang lalu. Buku Cinta dalam Ujian ini juga berlatar tempatkan suasana di tempat kerja. Konteks bekerja yang dimaksudkan di dalam buku ini adalah merujuk kepada semua anggota barisan hadapan yang sanggup korbankan masa mereka selama 24 jam untuk kita semata-mata ingin mempertahankan bumi Malaysia ini daripada serangan COVID-19. Bak kata slogan barisan hadapan kepada kita, we stay at work for you, you stay at home for us. Apabila slogan tersebut kita hayati dengan mendalam, kita dapat merasai betapa besarnya pengorbanan mereka kepada kita.
Oleh itu, kita sebagai warga negara Malaysia yang prihatin perlu meringankan beban mereka dengan cara yang bagaimana? Ya, dengan cara sentiasa memakai pelitup muka semasa berada di tempat awam, amalkan pencarakan fizikal dan sentiasa mematuhi segala undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian dari segala aspek. Semoga Allah SWT memberkati bumi Malaysia ini daripada serangan COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Sekian daripada saya. Terima kasih. Baiklah, kini giliran saya pula untuk membincangkan tentang latar masa. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan Disember 2019 di bandar Wuhan dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO pada 11 Mac 2020. Sehingga 18 April, lebih dari 2.3 juta kes telah dilaporkan sekurang-kurangnya di 180 buah negara. Pada 13 Mac yang lalu, WHO telah mengumumkan bahawa Eropah telah menjadi pusat baru pandemik tersebut. Tidak lama selepas itu, wabak ini telah merebak dengan meluas ke seluruh negara, termasuklah negara kita Malaysia. Tanpa berlengah, Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah dijalankan bagi membendung penyebaran virus ini. Sebanyak 7 fasa yang telah dijalankan secara berperingkat, antaranya Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Sepanjang tempoh ini, kebanyakan orang pasti merisaukan perkara-perkara negatif yang bakal terjadi kepada diri dan keluarga mereka. Perkara ini tidak sepatutnya terjadi kepada semua rakyat Malaysia. Kita mula sedar bahawa kita hanyalah hamba yang boleh sahaja tewas dengan sekecil-kecil makhluk yang tak terlihat di pandangan mata. Dalam masa yang sama, kita yakin penuh harap bahawa dia juga berkuasa mematikan makhluk tersebut sebagai bukti rahmatnya. Inilah dia 7 perubahan yang kita patut suburkan sepanjang tempoh lockdown ini. Adalah peluang masa terbaik untuk kita semua upgrade diri. Niat kuat-kuat dalam hati. Lepas habis je kuarantin ni, aku nak jadi manusia yang lain daripada aku sebelum ini. Kita haruslah berfikiran positif dalam setiap apa yang berlaku agar hati kita akan berasa tenang setiap masa. Sekian dari saya. Latar masa sudah, latar tempat pun sudah. Marilah kita beralih kepada latar masyarakat pula. Dijemput saudari Aufa binti Azaman. Terima kasih saudari Puteri Maisarah kerana setuju untuk menjadi moderator kita pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufa binti Azaman, pembentang kelima bagi teknik yang seterusnya iaitu latar masyarakat. Berdasarkan novel yang saya kaji, novel Cinta Dalam Ujian ini adalah novel himpunan karya yang disusun menjadi sebuah novel baharu. Latar masyarakat yang dapat saya kumpul daripada penulis pertama iaitu Dr. Hamisah ialah penulis menyuarakan bahawa terdapat masyarakat yang lebih prihatin. Contohnya, seorang ibu lebih perhatian tentang kebersihan dan pembuatan makanan untuk anak-anak dan suami yang tercinta. Dengan ini, makanan yang dapat dihasilkan akan lebih sihat dan bersih apabila ia dimasak sendiri oleh ibu. Seterusnya, kita dapat melihat masyarakat yang mula menghargai perjuangan para barisan hadapan yang diibaratkan berkorban menjadi tentera dalam peperangan. Hal ini kerana mereka perlu berhadapan dengan pesakit-pesakit yang berkemungkinan dijangkiti. Mereka juga perlu meninggalkan seluruh ahli keluarga yang disyukai. Sementara orang lain boleh meluangkan sepenuhnya masa untuk keluarga. Justru itu, dapat saya kumpul seterusnya ialah penulis menghighlightkan bahawa terlahirnya masyarakat yang berjaya mengubah konsep ibadah. Contohnya, daripada seseorang yang malas untuk solat, kini lebih banyak mendapat dorongan dari ahli keluarga untuk terus menegakkan tiang agama yang kini kian runtuh. Daripada menjadi seseorang yang tidak menutup aurat dengan sempurna kepada seseorang yang sangat menjaga dalam bab agama. Di antara hikmah COVID-19 juga, kita dapat memupuk masyarakat untuk menjadi lebih berfikiran terbuka dan menjadi positif. Contohnya, kita hendaklah memulakan pagi hari kita dengan mendengar kata-kata yang baik. Kita juga seharusnya memuji diri kita sendiri. Memaafkan diri juga adalah salah satu contoh kata-kata positif yang boleh diucapkan kepada diri kerana kesilapan kita yang semalam perlu dilupakan untuk memulakan hari yang baru.
Seterusnya, data masyarakat yang dapat saya kupas pada hari ini adalah daripada Dr. Amalina. Penulis menekankan kita untuk fokus tentang apa yang kita nak, bukan apa yang kita tak nak. Seperti contoh, kita seringkali bertanya berapakah penambahan bilangan orang yang dijangkiti. Tetapi dalam masa yang sama, kita tidak berusaha untuk membendung orang lain yang tidak dijangkiti seperti tidak mengamalkan penjarakan sosial SOP. Dr. Amalina juga menyuarakan bahawa masyarakat yang kreatif juga dapat dilihat dalam situasi COVID ini. Masyarakat lebih mensyukuri nikmat yang diberi. Berdasarkan mafhum dari Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 7, apabila kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmat. Akhir sekali, data masyarakat yang saya akan bentangkan pada petang ini adalah daripada karya asal Prof. Muhaya. Kita dapat melihat pelbagai karya masyarakat yang lebih berkasih sayang terhadap keluarganya. Masyarakat juga menjadi lebih rasional dalam mengenali kelebihan dan kekurangan dalam diri. Dengan ini, kita mudah untuk memperbaiki kekurangan diri. Sekian, itu sahaja yang dapat saya kongsikan tentang novel yang saya kaji, iaitu Cinta Dalam Ujian, karya teristimewa buat sesiapa yang masih lagi tidak mengetahui kelebihan Perintah Kawalan Perkurungan Pemulihan PKPP ini. Tidak hiduplah suatu cerita tanpa adanya watak. Dijemput saudari Adini Raudah bagi memperkenalkan watak dengan lebih lanjut lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Puteri Maisarah selaku moderator kita pada hari ini. Terdapat tiga watak dalam cerita Cinta Dalam Ujian ini. Antaranya ialah Dr. Amalina Nordin. Dr. Amalina Nordin merupakan seorang yang tidak terlalu memikirkan hal keduniaan. Contohnya, dia selalu mengingatkan para pembaca tentang hal akhirat. Seterusnya, dia juga seorang yang lembut dalam percakapan. Contohnya, Dr. Amalina Nordin tidak menggunakan bahasa yang kesat ketika menyampaikan hujah. Dia juga seorang yang suka menyampaikan perkara yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Antara kata-kata hikmah yang saya tertarik dengan Dr. Amalina Nordin adalah think before you share, yang bermaksud fikir dahulu sebelum kongsikan sesuatu. Pastikan ianya betul-betul sahih, barulah kongsikan untuk kebaikan bersama. Seterusnya, Dr. Saidatul Husna. Dia merupakan seorang yang bersifat keibu-ibuan. Contohnya, dia kerap menceritakan tentang bagaimana untuk meluangkan masa bersama-sama anak-anak dan keluarga. Selain itu, Dr. Saidatul Husna juga seorang yang bersifat positif. Contohnya, dia selalu menyampaikan pesanan-pesanan positif dan bahasa yang digunakan juga adalah lembut. Antara kata-kata hikmah yang saya tertarik adalah kecantikan sebenar wanita terletak pada nilai solehah. Kerana dalam itu ada penyejuk mata, penawar hati dan juga penajam fikiran. Seterusnya, Dr. Nurhanisa. Dr. Nurhanisa merupakan seorang yang sentiasa bersyukur dan tidak mengeluh walau apa jua keadaan. Contohnya, dia tidak mengambil kisah walaupun kena ikuti perintah kawalan pergerakan selama beberapa bulan. Selain itu, dia seorang yang sentiasa menanti hikmah dalam setiap kejadian. Dia percaya setiap kejadian pasti ada hikmah di sebaliknya. Akhir sekali, Dr. Nurhanisa merupakan seorang yang sabar. Contohnya, dia selalu mengingatkan dan mempraktikkan sifat sabar dalam dirinya. Prof. Muhaya merupakan seorang yang suka mengongsikan kata-kata hikmah. Ini adalah untuk memberi motivasi kepada mereka yang jatuh. Selain itu, seorang yang berpendidikan tinggi tentang jiwa manusia. Prof. Muhaya sering berkongsi tentang jiwa manusia dengan lebih mendalam. Akhir sekali, dia merupakan seorang yang bertanggungjawab ke atas dia merupakan seorang yang tidak mementingkan diri sendiri. Antara kata-kata hikmah yang saya tertarik adalah
Kita yakin dengan syukur, Allah sebaik-baik pengatur. Kita mestilah bersyukur dengan nikmat Allah walaupun jika Allah menghendaki sesuatu yang buruk terjadi, kita tetap kena bersyukur kerana ada hikmah di sebaliknya. Sekian, terima kasih. Sudah kita ketahui watak dan perwatakan penulis. Seterusnya, ayo kita dengarkan apakah plot yang terdapat dalam buku ini. Dipersilakan Saudari Auni Syadiah. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Puteri Maisarah selaku moderator pada hari ini. Baiklah, sebelum saya menyambut perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Turuna heboh belanja sakan, si Dara teruja nampaknya malu. Terima kasih Patik ucapkan, semoga Dinda sihat selalu. Sekarang giliran saya untuk mengkongsikan plot dalam buku Cinta dalam Ujian ini. COVID-19 adalah isu semasa yang tersebar di mana-mana sahaja. Namanya meniti di bibir semua masyarakat. Seluruh dunia membicarakan benci tentangnya. Namun, doktor-doktor ini percaya bahawa COVID-19 juga adalah makhluk Allah. Ia ciptaan yang bergerak ke atas izinnya jua. Ujian ini adalah satu bungkusan luaran yang di dalamnya terdapat kemanisan iaitu keberkatan. Buku ini dikarang oleh 3 orang doktor cermelang iaitu Dr. Hanisa, Dr. Saidatul Husna, Dr. Amalia Nudin dan juga penulisan bonus oleh Profesor Muhaya. Dalam penulisan Dr. Hanisa, beliau mengatakan tentang hikmah dan juga pengajaran COVID-19 kerana COVID-19 itu bukan sepenuhnya bala tetapi terdapat juga hikmah di sebaliknya. Beliau juga menyentuh tentang tips-tips parenting untuk ibu bapa iaitu pengajaran kepada ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Penulisan akhir beliau ialah tentang perubahan yang perlu ada pada diri kita selepas kuarantin. Dalam penulisan Dr. Saidatul Husna pula, beliau mengatakan tentang hal-hal kewanitaan seperti cara-cara wanita untuk menjaga emosi. Wanita boleh belajar untuk menjaga emosi dengan mempelajari ilmu agama, kewanitaan, psikologi dan juga parenting. Beliau juga menyentuh tentang perkara-perkara yang wanita belajar daripada COVID-19. Contohnya, mereka berhenti mengangkat pangkat, baik ataupun tidak, mereka tetap kembali menjadi isteri dan ibu. Dalam penulisan Dr. Amalina pula, beliau mengatakan tentang hikmah yang kita dapat sepanjang musim COVID-19. Beliau juga ada menyentuh tentang cara untuk mencari ketenangan di dalam musim COVID-19 ini dan juga cara-cara untuk mensyukuri nikmat yang diberikan olehnya. Dalam penulisan bonus oleh Profesor Muhaya, beliau mengatakan tentang cara-cara untuk belajar mengenali hati. Beliau juga menyentuh tentang setiap dari kita ada kod yang menentukan bahasa kasih sayang masing-masing. Seterusnya, beliau bercerita tentang sifat fitrah yang mempunyai sifat kasih sayang tanpa syarat. Pada akhir penulisan beliau menyuruh supaya kita sentiasa mengupgrade diri untuk menjadi seorang yang lebih baik setiap hari. Bagi saya, buku Cinta dalam Ujian ini memberikan satu pemikiran yang positif kepada pembacanya. Kerana penulis mengajar pembaca supaya sentiasa berfikiran positif di sebalik bala yang menimpa. Contohnya seperti pandemik COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Dalam pembinaan plot, mestilah terkandung teknik plot untuk menarik minat si pembaca. Bagi mendalami teknik plot, marilah kita mendengarkan perbincangan idea oleh Saudari Nur Fatimah. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Puteri Maisarah. Kini saya ingin menceritakan tentang teknik-teknik plot yang terdapat di dalam buku Cinta dalam Ujian ini. Teknik plot yang pertama yang ada ialah teknik imbas kembali. Dari karya pertama iaitu karya Dr. Anissa. Beliau cuba untuk mewujudkan rasa mula menghargai nikmat bersia-sia di luar rumah dan bertemu alam yang selama ini disia-siakan. Teknik imbas kembali bagi karya Dr. Saidatul Husna pula mengingatkan kita tentang seorang wali Allah yang sangat terkenal bernama Rabiatul Adawiyah. Untuk karya seterusnya pula iaitu karya Dr. Amalina Nudin.
Beliau mengingatkan kita bahawa Allah lah yang maha berkuasa dalam seluruh alam semesta dan mengingatkan kita hal-hal kematian yang bakal dihadapi oleh semua orang. Karya Prof. Mahaya pula menceritakan tentang kasih sayang antara keluarga. Selain itu, teknik plot yang kedua pula ialah teknik dialog. Teknik dialog bagi karya Dr. Hanisah. Contohnya, bosannya duduk rumah. Orang nak duduk rumah tapi tetap nak jalan-jalan dan bekerja. Contoh yang kedua pula, untungnya yang masih bekerja. At least tak bosan macam aku ni. Orang yang nak duduk seorang diri dan tak boleh nak balik kampung. Karya seterusnya, karya Dr. Saidatul Husna. Beliau menggalakkan kita supaya menggunakan kata-kata affirmation seperti I am a good wife, I am solehah, I am joy, I am smart, I am helpful, I am beautiful, I solat on time, I am happy, I am an excellent mother. Teknik dialog bagi karya Dr. Amalina Nordin pula, beliau menyuruh kita yang menjemput rezeki dengan membina taman dalam hati. Contoh dialog di dalam buku ini ialah, kena hati-hati nak ramai-ramai ni, nanti mereka terbang semua, susah kot nak cari. Dan apabila kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Teknik dialog bagi karya terakhir iaitu karya Prof. Mahaya. Beliau seolah-olah menyuruh kita mengatakan kasih sayang antara satu sama lain. Contohnya, saya sayang awak, awak hebat, awak kacak. Seterusnya, teknik plot yang terakhir iaitu teknik pemberian. Karya Dr. Hanisah. Beliau menceritakan tentang masyarakat yang sanggup berkorban masa dan tenaga. Contohnya, ada yang sampai terpaksa tukar hospital demi mengisi keperluan tenaga kerja dan terpaksa bekerja berhari-hari. Seterusnya, teknik pemberian bagi karya Dr. Saidatul Husna. Beliau memberi pesanan kepada pembaca bahawa wanita hebat belajar daripada mata hati. Mereka berhenti menafsir dari mata fizikal. Karya seterusnya, karya Dr. Amalina Nordin. Beliau mengkongsikan tentang satu kisah yang diceritakan oleh Saidina Ali berkaitan benda yang paling kuat di atas muka bumi ini. Teknik plot terakhir iaitu teknik pemberian. Bagi karya Prof. Mahaya pula, beliau mengespesifikasikan 5 sifat manusia yang sentiasa upgrade diri untuk menjadi seorang yang lebih baik. Sekian, itu sahaja teknik-teknik plot daripada buku Cinta Dalam Ujian ini. Baiklah, sebelum ini kita telah melihat perkembangan cerita ini. Sekarang, marilah kita lihat serba sedikit gaya bahasa di dalam buku ini. Dipersilakan Saudari Mardiah binti Ismail. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Puteri Maisarah. Kini tiba masanya saya untuk membincangkan tentang gaya bahasa. Pelbagai gaya bahasa yang terdapat di dalam buku Cinta Dalam Ujian ini. Antaranya, sinkop. Contohnya, jangan puji benda yang tak boleh ubah. Misalnya kecantikan. Iaitu daripada perkataan tidak yang dipendekkan menjadi tak. Dan ke tak ada perubahan. Sama seperti tadi, iaitu dari selain itu, gaya bahasa diksi. Contoh yang pertama ialah penggunaan bahasa Arab seperti Bismillahirrahmanirrahim, InsyaAllah, Assalamualaikum dan Subhanallah. Contoh yang kedua pula ialah penggunaan bahasa Inggeris. Contohnya, extra, share, stay, rindu, manusia dan hargai itu. Contoh yang kedua ialah ayat panjang seperti senang je nak jadikan motivasi untuk kita jadi lebih baik di musim ini. Fikir je kalau aku mati esok, apa yang aku share dan tulis ni boleh jadi saham pahala ke? Dan
Saya cuba tulis apa yang saya belajar melalui Profesor Muhaya dan Guru Tabarrunya Pak Nasrullah dalam meniaga ketenangan hati dalam setiap apa yang berlaku. Ayah dan Pak Nasrullah merupakan dua orang guru saya secara tidak langsung. Akhir sekali, gaya bahasa similar. Yang pertama, jangan macam tu kawan, iaitu perkataan macam. Dan yang kedua ialah rezeki adalah seperti air hujan yang mencurah-curah, iaitu perkataan seperti. Itu sahaja daripada saya dalam perbincangan gaya bahasa yang terdapat dalam buku Cinta Dalam Ujian ini. Sekian, terima kasih. Di dalam setiap buku, mestilah terdapat kritikan sosial yang boleh kita ulas. Maka dipersilakan saudari Nur Sarah Ajana untuk mengulas kritikan sosial yang terdapat di dalam buku ini. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita pada hari ini, Saudari Puteri Maisarah binti Zulfadli. Baiklah, kini giliran saya pula untuk menerangkan tentang kritikan sosial di dalam buku ini. Terdapat dua aspek yang akan dinilai, iaitu sosio masyarakat dan sosioekonomi. Bagi aspek sosio masyarakat, iaitu terdapat segelintir masyarakat yang sentiasa merungut kerana berasa terpaksa untuk kuarantin tanpa mereka sedar. Ini adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Di dalam buku ini juga, Dr. Hanisa ada memberi sedikit pesanan buat masyarakatnya begini. Beliau berkata, Allah menjadikan setiap perkara bersebab dan manusia perlu melihat daripada sudut yang lain ataupun sudut yang lebih baik. Selain itu, Dr. Amalina Nudin juga ada menulis bahawa Allah sedang menyuruh kita untuk duduk di rumah agar dapat merapatkan hubungan kekeluargaan. Kalau sebelum kuarantin, mesti ada sahaja ibu bapa yang pulang lewat ke rumah ataupun punya kerja yang banyak, bukan? Menyebabkan masa mereka dengan anak-anak mereka berkurangan. Maka dengan tempoh PKP ini, dapatlah mereka merapatkan semula hubungan kekeluargaan tersebut. Seterusnya, sosioekonomi, iaitu ada ramai orang yang hilang pekerjaan. Hal ini membuatkan mereka mengalami stres. Maka sepatutnya mereka cuba menenangkan diri mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Antara langkah-langkah untuk menenangkan diri yang tertulis dalam buku ini adalah daripada penulisan Dr. Amalina Nudin yang mengambil daripada kata-kata Profesor Muhaya. Beliau berkata, yang dapat menenangkan diri adalah dengan zikir. Dengan mengingati Allah, begitu saja semua kerisauan kita dapat dihilangkan. Ada satu ayat Quran yang mafhumnya. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Antara langkah-langkah lain untuk menenangkan diri ialah sentiasa positif, bersangka baik dan bertawakal kepada Allah. Allah adalah sebaik-baik perancang, maka percaya sahaja dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja penerangan kritikan sosial daripada saya. Baiklah, terima kasih saudari. Apakah gunanya kita membaca buku tetapi tidak mengandungi apa-apa nilai murni yang boleh kita contohi? Dipersilakan saudari Nur Hazira untuk berkongsi nilai murni yang terkandung di dalam buku ini. Terima kasih kepada saudari Puteri Maisarah selaku moderator pada hari ini. Saya akan menerangkan tentang nilai di dalam buku yang bertajuk Cinta Dalam Ujian. Saya akan mengeluarkan nilai Dr. Hanisa terlebih dahulu. Yang pertama ialah kasih sayang. Contohnya, guru mula merindukan anak muridnya. Yang kedua, merapatkan silaturahim sesama keluarga. Contohnya, ibu bapa menanti-nanti masa untuk bertemu anaknya yang terpisah jauh. Yang ketiga, bersyukur. Anak-anak atau suami lebih menghargai masakan hasil air tangan ibu atau isteri pada waktu ini. Yang terakhir, prihatin. Ibu lebih prihatin dengan kebersihan dan makanan sihat buat suami dan anak-anaknya. Yang kedua, Dr. Saidatul Husna. Bertawakal. Kita bertuah selepas sedar Allah itu sebaik-baik perancang. Kita pun memilih untuk bersangka baik. Kita tawakal dulu, kemudian baru usaha dan doa. Yang kedua, bersabar. Hanya dengan mengingati Allah, jiwa akan tenang. Dan yang terakhir, ikhlas. Kita menangis hanya sekali dua, berbalas senyuman ikhlas hampir sepanjang hari. Yang ketiga, Dr. Amalina Nudin. Berfikiran positif. Jangan sebut dan fikir negatif dan jangan sebut aku tak nak terkena COVID-19 tapi sebutlah aku nak sihat, kuat immune system. Yang kedua, fokus. Fokus tentang apa yang kita nak, bukan
bukan dekat benda yang kita tak nak. Dan yang terakhir, bersyukur. Banyakkan bersyukur apa yang kita ada. Mafhum Al-Quran, apabila kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat. Surah Ibrahim ayat ke-7. Dan yang terakhir, Prof. Muhaya. Menjaga kesopanan. Lembut bukan tanda lemah, tapi tanda seseorang itu penuh berhemah. Dan bersyukur, gunakan nikmat yang Allah beri untuk lagi meningkatkan ketaatan pada Dia. Dan yang terakhir ialah kasih sayang. Lebih menyayangi dan menghargai orang lain. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Setiap cerita pasti ada pengajarannya. Bagi menutupi perbincangan kita pada hari ini, saya menjemput saudari Sharifah Aisyah bagi memperdengarkan apakah pengajaran yang diperolehi daripada buku ini. Okay. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Puteri Maisarah selaku moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang merupakan giliran saya untuk menghuraikan pengajaran daripada buku yang bertajuk Cinta dalam Ujian. Pengajaran daripada penulisan Dr. Hanisa adalah kasih sayang sesama insan dapat mengeratkan tali persaudaraan. Contohnya, kita diperintahkan untuk memakai pelitup muka semasa di kawasan awam, seolah-olah kita mengambil berat tentang kesihatan orang lain. Selain itu, ibu bapa dapat menumpukan perhatian sepenuhnya kepada anak-anak. Contohnya, mereka dapat meluangkan masa bersama anak-anak dan memantau mereka di rumah. Di samping itu, kita juga dapat bersyukur kerana ramai terselamat daripada wabak COVID-19 ini. Pengajaran telah saya dapat daripada penulisan Dr. Saidatul Husna pula, kita mestilah berasa bertuah kerana mempunyai kemudahan yang cukup dan lengkap. Selain itu, kita janganlah mengeluh jika diuji kerana ada ramai lagi orang yang ujiannya lagi berat daripada kita. Di samping itu, kita mestilah sabar dengan karena anak-anak dan suami dengan cara pandai mengawal emosi. Contohnya, mengamalkan words of affirmation dalam kehidupan seharian supaya dapat merangsang emosi kepada lebih baik. Dan juga, jangan lupa untuk tanamkan sifat ikhlas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Okay. Seterusnya, pengajaran yang telah saya dapat perolehi dalam penulisan Dr. Amalina Dudin pula, kita hendaklah mengambil iktibar daripada ujian yang diberi kerana setiap ujian pasti ada hikmahnya. Contohnya, sebelum PKP diumumkan, kebanyakan ramai masyarakat Malaysia tidak beberapa menitik beratkan aspek kebersihan dan kesihatan dalam kawasan sekeliling mereka. Tetapi dengan hadirnya wabak ini, rakyat Malaysia lebih menitik beratkan aspek kebersihan seperti membasuh tangan dengan kerap. Selain itu, kita menjadi semakin kreatif apabila kita menjalani tempoh PKP. Hal ini kerana kita semakin rajin untuk mencuba aktiviti baru bagi mengelakkan rasa bosan sekaligus dapat mengisi masa lapang. Dari penulisan Prof. Muhaya pula, saya dapat belajar mengenali kasih sayang seseorang. Contohnya, dengan memberi pujian kepada mereka seperti awak baik, awak bijak dan banyak lagi. Selain itu, kita juga boleh memberi hadiah walaupun sekecil benda. Hal ini kerana walaupun sebatang pen sudah membuatkan kita rasa bahagia, teruja. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Maka tamatlah sudah perbincangan buku motivasi cinta dalam ujian ini. Saya mewakili kumpulan saya ingin memohon maaf sekiranya ada tersilap kata atau tersalah bicara. Dengan ini, saya akhiri perbincangan ini dengan serangkap pantun. Bauan mawar semerbak nan wangi, dipetik si dayang untuk si putra. Berlabuh di sini pelayaran kami, mengundur dahulu nanti semuka. Sekian, terima kasih.